الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahi ma syaa Allah la quwwata illa billah ma syaa Allah kullu ni'matin min Allah ma syaa Allah al-khayru kulluhu biyadillah ma syaa Allah la yasrifu as-su'a illa Allah. Amma ba'du. Mari sama-sama kita bertasbih. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata 'arshih wa midada kalimatih. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata 'arshih wa midada kalimatih. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata 'arshih wa midada kalimatih. Sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa anta. Alhamdulillah, seperti biasa pagi ini kita dapat sambung kuliah harian kita menggunakan kitab 40 hadis Nabi Muhammad bercerita mendidik umat di Taman Kisah. Kemarin kita selesai kisah Nabi Lut alaihi salam dan kaumnya yang mengamalkan, kebanyakan mereka mengamalkan homoseks, laki dengan lelaki. Dan Allah hukum perkampungan ini dengan Allah jadikan ja'alna 'aliyaha safilaha. Kami jadikan bumi yang atas itu terkalih menjadi safilaha, ke bawah. Bahagian atas, bawah, maknanya bahagian bawah, atas. Diterbalik. Kita dah baca ayat 81 sehingga ayat 83. Kaum Lut ini juga dinamakan oleh Allah sebagai Al-Mu'tafikat. Al-Mu'tafikat. Allah Ta'ala sebut Al-Mu'tafikah dan Allah juga sebut Al-Mu'tafikat. Seperti mana dalam surah Al-Haqqah ayat 9 Allah sebut A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Haqqah ayat 9. Wa jaa'a Fir'aun, dan telah datang Fir'aun. Di hujung ayat bil khati'ah, dengan membawa dosa, dengan membuat kerosakan, dengan membuat kekejaman.
Fir'aun datang bil khati'ah, dengan sengaja buat salah, bukan tersalah, saja buat salah, saja buat zalim, saja buat kerosakan, buat inayah. Waja'a Fir'aun, sebelum Fir'aun, wa man qablahu, dan yang sebelum Fir'aun, iaitu zaman Nabi Lut, zaman Nabi Ibrahim. Sebelum Fir'aun, zaman Nabi Yaqub. Fir'aun dia hidup sezaman dengan Nabi Musa. Sebelum Fir'aun, Nabi apa? Nabi Yusuf, Nabi Yaqub, begitu. Umat-umat sebelum Fir'aun pun buat dosa. Antaranya wal mu'tafikat. Wal mu'tafikat ini kaum Nabi Lut. Bil khati'ah, mereka buat salah dengan Allah dan buat kezaliman. Jadi al-mu'tafikat itulah kaum Nabi Lut alaihi salam. Kita belajar dalam Quran, kita akan jumpa mu'tafikah, mu'tafikat. Mu'tafikah tu kampung yang Nabi Lut duduk. Mu'tafikat al-qura al-mutajawirah, kampung-kampung hak keliling tu pun kena. Kampung-kampung keliling. Apa makna mu'tafikah ataupun mu'tafikat? Mu'tafikah, mu'tafikat ni tu maknanya diterbalikkan. Kampung-kampung yang diterbalikkan. Kalau Allah sebut dalam bentuk mufrad, mu'tafikah, kampung hak Nabi Lut tinggal. Kalau Allah sebut mu'tafikat, tu banyak kampung. Qura mutajawirah, kampung-kampung yang berjiran, yang keliling tu. Mu'tafikah ataupun mu'tafikat ini, asal usulnya daripada perkataan ifk. Bagi yang belajar sirah, kita akan jumpa satu tajuk, isteri Nabi difitnah. Apa nama tajuk tu? Hadithul Ifki. Hadithul Ifki. Al-Ifk maknanya putak belit. Putak belit. Sayyidatina Aisyah As-Siddiqah bintus Siddiq. Sayyidatina Aisyah ni dia cakap benar, dia tak zina. Tapi berita itu mereka spin, mereka putak belit, mereka tuduh Sayyidatina Aisyah berzina dengan Safwan bin Mu'attal. Cerita itu dipanggil hadithul apa? Al-Ifk. Al-Ifk. Hamzah fa kaf. Al-Ifk kata dasar daripada mu'tafikat. Mu'tafikat ismul makan, nama tempat. Tempat hak putak belit ni, itulah kampung Nabi Lut alaihi salam yang sekarang dikenali Laut Mati. Beberapa kampung keliling itu pun Allah speed, Allah kalih, maka jadi Laut Mati. Jadi kita bukan sekadar nak cerita, kita nak faham. Bila kita baca Quran, kita jumpa mu'tafikah. Ni kampung Nabi Lut, ni Laut Mati. Seperti mana Sayyidatina Aisyah difitnah, dipanggil hadithul ifk. Cerita yang diputak belit. Sayyidatina Aisyah yang baik dikatakan jahat. Sayyidatina Aisyah yang jujur, bercakap benar dikata penipu. Dia putak. Orang apa? Orang munafik dia putak belit cerita tu, dia fitnah Sayyidatina Aisyah sehingga turun ayat Quran membela Sayyidatina Aisyah dan mensyariatkan hukum qazaf kepada orang-orang yang tuduh, yang kata dia berzina, yang tuduh kena sebat 80 kotan. Okey, cerita mu'tafikat ni ada dalam surah Haqqah ayat 9 dan Allah senaraikan dalam surah Taubah ayat 70. Allah senaraikan beberapa umat yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh rujuk surah Taubah ayat 70. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam ya'tihim, adakah tidak datang kepada mereka, naba'ul ladzina min qablihim, naba' berita, pembawa berita dipanggil nabi. Naba' tu news, berita, naba'. Kita duk tengok berita TV ya. Warta berita tu naba'. Nabi ni antara tugasnya membawa berita. Berita ni hak lepas dah lah. Cerita-cerita yang lepas dan cerita-cerita yang akan datang
kiamat, akhirat. Itu antara tugas. Naba, dalam Quran ada suratul Naba, surah berita. Naba, Nabi, kan dekat-dekat tu. Alam ya'tihim naba'ul ladhina min qablihim. Tidakkah datang kepada mereka berita umat-umat yang sebelum mereka? Sekarang kaum Quraisy ni dia kena ingatlah cerita-cerita sebelum. Cerita siapa? Naba. Berita siapa? Berita kaum Nuh. Berita kaum Nabi Nuh yang mana diazab dengan tufan, banjir besar. Itu nabaknya, itu beritanya. Wa Adin, dan Ad, kaum Nabi Hud alaihi salam, yang diazab dengan angin, puting beliung, angin selama 8 hari 7 malam. Wa Thamud, kaum Samud, kaum Nabi Saleh alaihi salam, yang menyembelih unta dan merancang untuk bunuh Nabi Saleh. Semua ni kita dah belajar ni. Semua kita belajar dah. Jadi ayat 70 ni dia macam satu kesimpulan pelajaran yang kita belajar. Waktu saya jadikan mukadimah sebelum saya nak baca kitab ni, saya tak baca lagi kitab. Kitab muka surat 39. Ini baru mukadimah. Mukadimah yang penting. Tidakkah datang kepada mereka berita umat-umat terdahulu yang ditimpa azab, iaitu kaum Nabi Nuh dengan tufannya, taufannya, dengan ombak besarnya, semua kita dah kisahkan. Wa'ad, kaum Nabi Ad. Kaum Ad iaitu kaum Nabi Hud, yang mana mereka kuat. Man asyaddu minna quwwah, itu slogan mereka. Siapa lebih kuat daripada kami? Allah lebih kuat, Allah hantar angin. Wa Thamud, kaum Nabi Saleh, yang dijerkah oleh Jibril. Sayhah, jerkahan Jibril menjadikan rajfah, gegaran gempa bumi di kawasan tersebut, dan akhirnya mereka mati. Wa qaumi Ibrahim, dan kaum Nabi Ibrahim. Kaum Nabi Ibrahim termasuk kaum Nabi Lut lah. Kaum Nabi Lut. Nabi Ibrahim dengan Nabi Lut ni ada hubungan kekeluargaan. Nabi Ibrahim ni ceritanya dengan Namrud di Iraq. Okey. Wa ashabi Madian, dan penduduk Madian, ini kaum Nabi Syuaib. Nanti kita akan ceritakan. Wa ashabi Madian, cerita tentang penduduk Madian, iaitu kaum Nabi Syuaib, yang dikenali juga dengan nama Ashabul Aikah. Okey, Ashabu Madian. Madian ini dikenali juga penduduk Aikah. Kalau tuan-tuan baca Quran banyak kali disebut Aikah. Jangan baca saja. Ini umat Nabi Syuaib alaihi salam, yang dikatakan bapa mertua kepada Nabi Musa alaihi salam. Wal mu'tafikat, dan mu'tafikah ini kampung-kampung yang diputar balikkan, bawah naik atas, atas turun bawah. Itulah kaum Nabi Lut alaihi salam. Itulah yang sekarang dikenali laut mati, mu'tafikat. Surah Taubah ayat 70. Sekarang baru saya nak sambung muka surat 39. Mukadimah ini penting. Bukan saja kita buat mukadimah, kita nak rangkum tajuk-tajuk yang telah kita belajar, dan kita nak hubung kaitkan dengan Al-Quranul Karim, supaya bila kita baca Quran sampai ayat-ayat yang saya sebutkan ini, dan ada banyak lagi ayat-ayat yang serupa tu, jumpa Aikah, jumpa Mu'tafikat, kita tahu apa dia tu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Muka surat 39. Kitab 40 hadis Nabi Muhammad bercerita. Siapa nak order kitab ni, saya nak keluar post, boleh WhatsApp saya. Harga dia RM15 sekali post, RM20. Yang belum ada kitab, ataupun yang bermurah hati nak wakaf kitab. Ada juga student-student yang tanya saya, ada kitab free tak? Jadi kalau ada wakaf, RM20 lah satu naskah. Kita boleh post pada pelajar-pelajar. Ada yang dari Unisham, ada yang lepasan staff, ramai juga yang pelajar-pelajar bujang ni kan, yang belum berkeluarga, belum bekerja, yang mengikuti kuliah tetapi tak berkemampuan untuk beli. Jadi kita buka juga wakaf kitab, boleh hubungi saya, WhatsApp dengan saya insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Belalang emas buat Nabi Ayub alaihi salam. Nabi Ayub ni dia terkenal dengan Nabi yang diuji dengan penyakit.
Nabi yang diuji dengan penyakit. Di mana dia diutuskan, wallahu alam. Saya tak dapat satu kepastian. Nanti kita akan tengok lagi kitab. Tapi ketika kami ke Uzbek, di sana dikatakan tempat Nabi Ayub alaihissalam, ataupun dalam bahasa sejarahnya dipanggil Khurasan, daerah Khurasan. Daerah yang ada tan-tan tu, Uzbekistan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Afghanistan. Kawasan-kawasan tu yang dalam kitab-kitab sejarah dipanggil Khurasan. Khurasan sampai ke Iran. Jadi daerah itulah, daerah Iran, Uzbekistan, Kyrgyzstan, Kazakhstan, apa lagi? Tajikistan. Tanjung Rambutan tak ada lah, tu Piramli. Tanjung Rambutan dekat negara setan, dia kata kan. Dekat negara setan. Tapi lawak-lawak dia pun betul. Uzbekistan ni bersempadan dengan negara setan, iaitu Israel. Israel. Jadi dia kata dia ada apa, 3 Abdul kan, 3 Abdul. Dia ada harta di sana. Dekat negara setan tu Israel lah. Lawak-lawak dia pun betul tu kalau kita tengok geografi. Okey, baik. Piramli ni Istanbul, dia kenal ke Istanbul. Zaman dulu mana orang tahu pun Istanbul lah, apalah kan, orang kira gelak ya. Baik, tu dia punya bijak. Dia membaca, dia tahu, bukan dia sebarang lawak. Baik, Nabi Ayub ni dikatakan di sana sebab sana ada satu telaga, sampai sekarang ada. Negara Uzbek yang melahirkan ramai ilmuwan. Ibnu Sina, pakar perubatan. Al-Khawarizmi, pakar matematik. Al-Farabi, pakar biola tu, pemain muzik. Dia yang menciptakan terapi muzik. Dan tak kurang hebatnya di sudut ilmu syariat, Imam Al-Bukhari, muhaddis Amirul Mukminin dalam bidang hadis, Al-Bukhari. Dia juga Imam At-Tirmizi, Imam Hakim At-Tirmizi, Imam Maturidi yang menulis kitab Sifat 20. Macam-macam lagi, Masya Allah. Jadi menjelajah ke Uzbek, bukan negara Arab yang dulunya diperintah oleh Soviet Union. Kemudian mereka merdeka tahun 90. Baru je merdeka, tapi mereka cepat membangun. Begitu. Di Uzbek ni, Cikgu Abdul Rahim pun pergi sama dulu. Di Uzbek ada telaga Nabi Ayub kan. Cikgu pun minum ayak kan, ayak telaga Nabi Ayub. Jadi tahun ni lah saya tak ke Uzbek ni. Tidak setiap tahun, macam rumah kedua lah di sana. Jadi wallahu alam, dikatakan di sana dakwah Nabi Ayub alaihissalam, sekitar itulah Iran, Uzbek, kawasan yang dipanggil Khurasan, daerah yang melahirkan ramai ilmuwan Islam. Kalau di Iran itu Imam Muslim An-Naisaburi, Imam Muslim, Imam Baihaqi, terutamanya dalam bidang ilmu hadis dan ilmu-ilmu akademik, ilmu matematik, ilmu sains, ilmu perubatan kan. Boleh kat Nepal zaman dahulu, satu masa yang dahulu. Jadi di sana ada telaga, dikatakan telaga Nabi Ayub. Asal padang pasir kawasan tu. Hentakkan, Allah suruh Nabi Ayub hentak kaki, keluar ayak. Hentak kaki, keluar ayak. Dia minum ayak tersebut dan dia mandi ayak sejuk. Mandi ayak sejuk. Ayak ni macam-macam, ayak berkat ni. Paling berkat ayak tangan Nabi lah. Keluar kot celah-celah jari Nabi. Tu ayak paling berkat sekali. Kita cerita ayak dunia lah. Kalau akhirat tu Kautsar lah. Akhirat Kautsar. Dunia ayak berkat, ayak tangan Nabi. Keluar daripada celah-celah jari Nabi SAW. Kemudian ada lagi ayak hentakan kaki Nabi Ayub, keluar ayak. Hasil hentakan kaki. Ada ayak hasil pukulan tongkat Nabi Musa. Asbab dia pukul, keluar ayak. Allah yang bagi keluar. Idrib, pukul olehmu. Bi'asakal hajar, dengan tongkat. Dengan asa tongkat. Al-hajar, batu.
idrib, pukul olehmu, bi'asaka, dengan tongkat kamu, al-hajar, batu. Pukul, keluar ayak. Dan ada lagi ayak air lah saya sebut ayak. Air hasil kepakan malaikat. Allah hantar malaikat guna sayap dia, macam burung tu, kepok dengan sayap tanah, kepok tanah ni, puf, keluar ayak. Itu ayak Zam-Zam. Yang orang Melayu duk kata Nabi Ismail duk goyang kaki, duk tendang tanah tu, tak betul tu, tak betul. Dalam hadis Nabi tak cerita macam tu. Nabi cerita Allah hantar malaikat dengan sayapnya, Hajar berlari-lari cari ayak antara Safa Marwah, naik bukit Safa, turun lari naik bukit Marwah cari ayak. Dia tinggal anak dia dekat Kaabah. Kemudian dia dengar bunyi ayak. Bila dia pergi, dia tengok ada macam burung, makhluk apa tak tahu, malaikat lah, dengan sayap-sayap tu. Ada riwayat kata berwarna putih. Duduk kepuh dengan sayap dia, terbit ayak. Bukan Ismail duk riau, kaki dia tu duk tenang keluar ayak. Tu hadis orang Melayu. Hadis orang tua orang panggil. Tak betul. Nabi tak cerita macam tu. Nabi kata ayak tu ayak berkat, berasbabkan Allah hantar malaikat, dia mai kush dengan sayap dia, keluar ayak. Maka Hajar pun ambil batu, disusun keliling, dia kata Zam-Zam, Zam-Zam, kita kepung ayak ni sampai ayak tu membuak-buak naik. Takut nanti jadi tenggelam kawasan tu, takut jadi banjir. Maka sebab tu Nabi SAW kata rahimallahu Hajar, semoga Allah merahmati Hajar. Macam laulaha, kalau dia tak buat gitu kah, tenggelam banjir kawasan Kaabah ini, dan berkemungkinan tenggelam dunia ni seperti zaman Nabi Nuh AS. Terima kasihlah kepada Sayyidatuna Hajar, isteri Nabi Ibrahim AS. Baik, jadi ada banyak ayat-ayat berkat ni. Ni ayat kaki. Kalau Nabi Muhammad ayat tangan, Nabi Ayub ayat kaki. Dan orang sebut juga kalau isteri masak ni ayat tangan kan. Dia bukan keluar ayak kot tangan, tu bahasa je tu, ayak tangan isteri. Kalau Nabi Muhammad memang keluar ayak sungguh. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, 'anil Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, "Bainama Ayyub yaghtasilu 'uryanan, kharra 'alaihi rijlu jaradin min dhahab, faja'ala yahthi fi thawbihi, fanadahu rabbuhu, ya Ayyub, alam akun aghnaytuka amma tara? Qala bala ya Rabb, walakin la ghina li an barakatika." Rawahul Bukhari. Artinya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi SAW bersabda, ketika Nabi Ayub sedang mandi telanjang. Boleh tak? Tak ada orang boleh. Tak menjadi satu kesalahan. Mandi telanjang ni, aurat ni dengan orang. Kalau tak ada orang, seorang-seorang tidak salah. Walaupun begitu, adabnya, patah lagi orang Melayu ni kaya dengan adab. Kalau ada kain basah tu lebih baik. Tidak wajib tapi lebih baik. Nabi Ayub mandi telanjang. Nanti kita jumpa Nabi Musa pun biasa mandi telanjang juga. Asyik cerita mandi telanjangnya apa ni? Betul kan ni? Betul tu. Rawahul Bukhari. Imam Bukhari riwayat. Bukan cerita apa. Betul dia mandi seorang-seorang dia telanjang. Dia duduk sakit lah. Sakit lama. 18 tahun diuji dengan sakit berat. Nanti kita cerita di bawah. Asbab mandi ni sembuh penyakit dia. Jadi kalau kita sakit, mana tahulah kita doa dekat Allah, tawasul dengan Nabi Ayub, kita nak mandi. Ya Allah, aku ikhtiar macam-macam ubat dah ni. Mana tahu kau boleh sembuh penyakit aku nak mandi ni. Masuk beli ayak kita lah nak mandi kan. Kau shower, dalam hati kita niat, seperti mana kau sembuhkan penyakit Nabi Ayub, kau sembuhkan penyakitku. Mana nak tahu, nak jadi rezeki lega kan. Mandi lega dengan izin Allah. Allah bagi sembuh. Boleh buat macam tu. Bukan tak makan ubat. Bukan tak berubat. Tapi tak jumpa lagi penawar. Allah boleh bagi sembuh. Allah boleh bagi sembuh.
Wa idza maridtu, apabila aku sakit, fahuwa yashfin, dia sembuhkan. Mandi ya. Try lah no. Ni antara petua yang ulama ajak. Setelah kita ikhtiar dengan macam-macam ikhtiar tak lega juga, try mandi. Mandi syifa orang panggil. Mudah-mudahan disembuhkan penyakit. Tiba-tiba berguguran, tengah-tengah duduk mandi, dia hentak kaki dulu. Kawasan tu tak ada air, dia hentak kaki keluar air daripada tanah. Dia pun mandi. Tiba-tiba berguguran ke atasnya sekumpulan belalang yang terbentuk dari mah, atau mah berbentuk belalang. Tengah duduk mandi, jatuh atas kepala dia beberapa ekor mah. Beberapa ekor mah pula. Beberapa ekor belalang yang bukan belalang. Bentuknya seperti belalang tapi ketulan-ketulan mah. Turun daripada langit mah. Gedebuk jatuh. Cantik dia kata, dia mandi tu hilang penyakit dia. Penyakit kulit dia hilang. Mah pula dah rezeki. Rezeki yang tak disangka-sangka. Sembuh dan kaya. Sembuh dan kaya. Badan dia sihat. Dan dia dapat lagi benda yang dia tak minta pun. Dia minta kesembuhan, keafiatan. Yang dia tak minta pun Allah bagi. Atas sabar dia. Kita mengaji apa? Bila sabar, Allah bagi dua. Kita sabar dengan satu ujian, Allah selesaikan ujian tersebut dan Allah bagi ekstra tambahan. Allah bagi tambah. Satu kesabaran, kita dapat dua kesenangan. Satu kesusahan, kita akan dapat dua kesenangan. Sebab tu Allah ulang dua kali. Inna ma'al usri yusra. Sebelum tu, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Ulama simpulkan ayat ni dengan kata-kata ulama tafsir, inna ma'al usril wahid yusraini. Gitu. Inna ma'al usril wahid yusrain. Sesungguhnya bersama satu susah ada yusraini, dua kesenangan. Nabi Ayub susah apa? Susahnya sakit. Apa kesenangan yang dia dapat? Sihat dan kaya. Dia sakit kulit, Allah bagi hilang semua penyakit kulit, dia jadi seorang lelaki yang handsome dan kaya. Dalam radio ada satu ayat kan? Biar tak handsome asalkan kaya. Nabi Ayub handsome dan kaya. Ada satu ayat, biar tak handsome asalkan kaya. Kan? Ada perancangan saham apa, tak tahu, saya pun tak tahu. Okey, itu hashtag ni bawa lah kan. Biar tak handsome asalkan kaya. Nabi Ayub handsome dan kaya. Masya Allah. Okey, baik. Tiba-tiba berguguran ke atasnya sekumpulan belalang yang terbentuk daripada mah. Maka Nabi Ayub pun segera mengutipnya dan meletakkannya ke dalam pakaiannya. Allah menyerunya, wahai Ayub, bukankah aku sudah mencukupkanmu dengan memberi kesembuhan seperti yang engkau lihat sekarang? Nabi Ayub berkata, bahkan cukup dah, bagi lega pun cukup dah. Tetapi saya tidak akan rasa cukup dari menerima keberkatanmu. Ni hujan mah. Hujan mah kan. Turun mah sungguh. Kita kata hujan batu negeri sendiri, hujan mah negara orang. Lebih baik hujan batu. Tu sembang je. Kalau kita tahu di negara orang turun hujan mah, mesti kita celapak pergi sana. Kan? Pepatah Melayu lah. Hujan mas di negara orang, hujan batu negara sendiri. Baik negara sendiri. Siapa nak duduk negara sendiri kalau duduk turun ketui batu? Batu pun boleh turun daripada langit. Kan? Amintum man fis sama ay yursila alaikum hasiba. Hasiba tu batu. Adakah kamu merasa aman buat maksiat? Tuhan boleh yursila alaikum. Tuhan boleh mengirim ke atas kamu dari langit lah. Allah boleh hantar mai kat kamu hasiba, ketul-ketul batu. Seperti mana burung ababil melontar batu kepada tentera Abraha. Kan? Boleh turun batu dari atas. Kaum Nabi Lut pun dihujani dengan batu kan.
Wa amtarna, kami hujankan mereka, alaiha hijaratan, batu daripada api neraka. Jadi tengok di atas langit selalu duk turun apa? Turun hujan, hujan biasa, ayat hujan. Kalau di negara yang ada musim sejuk, dari atas ni juga dia turun hujan, kemudian bertukar jadi salji. Dan boleh turun daripada langit emas, boleh turun daripada langit ketulan-ketulan batu. Boleh turun. Dan besi pun kalau kita baca suratul Hadid, surah besi. Surah besi. Besi ni diturunkan. Maknanya dia daripada atas diturun dan sekarang berada dalam perut bumi. Itu makna besi. Al-Hadid. Wa anzalna, kami turunkan. Al-Hadid tu besi. Besi dia turun. Macam yang hujan tu turun. Asalnya besi di atas turun ke bawah. Ada dalam perut bumi. Begitu. Allah Ta'ala sebut. Baik, hadis ni menunjukkan bahawasanya boleh dapat mah dengan cara yang Allah kehendaki. Dia boleh turun daripada langit, turun mah. Tapi kena usahalah. Nah, kita kata kena rajin, kena kerja, usaha. Langit tidak pernah menurunkan mah. Tak betul juga. Pernah dekat Nabi Ayub, Allah turunkan mah daripada langit. Keterangan Nabi Ayub diuji dengan kesakitan selama 18 tahun. Dalam tempoh itu, ramai kawan-kawannya melarikan diri dari berdamping dengannya. Dia pun tak mau kawan dengan dia sebab dia malas nak bela dia, dah sakit teruk. Tapi sakit dia ni bukan sampai berulat. Ada yang cerita sakit dia sampai berulat. Ulat tu. Sakit pun tak tahu. Menggelikan. Menjijikkan. Tu tak betul. Dalam akidah kita, Nabi-Nabi ni, dia boleh sakit tapi tak sampai geli. Tahu geli? Panggil amrad al-munaffirah. Penyakit yang menyebabkan orang lari, penyakit berjangkit. Tak, Nabi-Nabi tak ada penyakit berjangkit. Nabi-Nabi tidak ada yang sakit yang boleh menjatuh martabat kenabian mereka. Jadi sakitnya bukan sampai berulat lah. Kita kurang setujulah dengan cerita yang begitu. Mungkin dia sakit darah tinggi, sakit jantung. Sakit yang tak menjijikkan. Kalau berulat ni, ya Allah. Tuan-tuan bayang, ulat banyak. Lepas tu ulat jatuh, dia ambil buah balik. Isap balik nanah dia. Diceritakan begitu. Dihikayatkan. Hikayat yang tidak bersandar kepada Al-Quran dan Hadis. Quran Hadis tak abang sakit apa. Tapi sakit lama. Mungkin kecil manis. Sakit jantung. Darah tinggi. Mungkinlah stroke ke. Sebab dia nak berjalan, orang kena papah dia. Sakit macam tu. Nabi-Nabi tidak ada yang gila. Nabi-Nabi tidak ada yang buta. OKU tak ada. Buta, gila, pekak tak ada. Gagap pun tak. Nabi Musa tak gagap. Nanti saya akan pertahankan hujah. Nabi Musa alaihi salam tidak gagap. Gagap pun geli juga. Tuan-tuan kalau jumpa orang gagap, geli. Bukan kita nak hina orang gagap. Kita nak habaq kata Nabi Musa tidak gagap. Dia cuma emosional. Bila dia marah, kalam dia tu tak teratur. Bila dia mai hangat hati, marah, dia akan cakap tu tak tersusun rapi. Dia marah, dia jadi terketak-ketak. Jadi Nabi Musa ni emosional. Bukan gagap. Nantilah sampai tajuk Nabi Musa, kita akan sebut dalil-dalil bahawasanya Nabi Musa ini bukan seorang yang gagap. Okey? Dan ada hadis yang kata dia makan bara api. Hadis itu dalam penilaian ulama hadis, hadis dhaif. Dia tak makan pun bara. Yang dikatakan kononnya dia telan bara waktu kecil menyebabkan dia gagap. Itu semua tidak tepat. Baik. Nabi Ayub tidak sampai berulat. Itu hikayat yang dipetik dari mana kita pun tak tahu. Biasanya daripada Israiliyat lah. Nak bagi nampak bagus sikit, ulat dia jatuh, dia ambil buah balik. Dia kata kesian kat hang. Hang tengah makan darah nanah, jatuh, dia tolong ambil, baguslah, isap balik. Jatuh kedebuk-kedebuk ulat, dia kutip-kutip, dia buah balik. Nah, isap ulat. Isap apa? Isap nanah. Isap. Tu cara ni buat cerita lah. Tak betul pun, tak sampai macam tu. Kawan-kawan dia lari bukan jijik dengan dia, pun tak mau bela dia. Stroke. Katalah stroke 18 tahun. Orang tak larat belah. Beliau juga kehilangan banyak harta akibat menderita sakit tersebut. Dia berubat.
ubat. Al-amrad al-munaffirah, sakit yang buat orang rasa jijik dan menjauhi. Betul? Tak boleh. Tu yang kita sebut salam, salam, sejahtera. Nabi-nabi semua, Nabi Ayub alaihi salam. Salam tu sejahtera. Allah kawal mereka. Salam makna selamat dari buat dosa. Mereka maksum. Selamat daripada penyakit yang menjijikkan. Faham tak kita duk sebut Nabi Adam alaihi salam. Salam tu apa makna? Dua. Selamat daripada buat dosa. Ni pun tak pernah buat dosa. Yang kita istilahkan juga dengan apa? Orang panggil maksum. Maksum. Salam ini juga as-salamatu minal amrad al-munaffirah. Allah selamatkan semua nabi-nabi dan rasul daripada penyakit yang menjijikkan. Gagap dah, buta dah, pekak dah, cacat dah. Nabi-nabi ni elok. Khalqan wa khuluqan. Itulah Nabi. Nabi Muhammad ke Nabi mana pun mereka ahsanan nas khalqan wa khuluqan. Mereka manusia yang elok fizikal tubuh dan elok perangai akhlak. Elok belaka lah. Zahir, batin, elok. Elok. Sakit memang sakit. Nabi Muhammad pernah demam. Demam panas. Nabi kata, aku demam panas 2 kali ganda orang demam panas. Nabi Muhammad pernah sakit kepala. Wa ra'sah, alangkah sakitnya kepala aku. Biasalah tu. Nabi Muhammad memikir-mikir sakit kepala sampai beruban. Okey. Beruban tidak menjijikkan. Pening kepala tidak menjijikkan. Demam tak jijik. Batuk tak jijik. Sakit lutut, sakit pinggang itu biasa. Penyakit-penyakit biasa. Bukan penyakit sampai berulat-ulat tu. Ada lah. Okey. Faham bagi elok sebab ini akidah kita. Kita duk mengaji sifat Nabi 4-nya. Nabi-Nabi bersifat siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Sebenarnya ada satu lagi. As-salamah. Itu pun sifat Nabi. As-salamah. Selamat, sejahtera. Dari apa? Dari dosa. Selamat dari apa lagi? Dari penyakit-penyakit yang menjijikkan. Ini akidah. Akidah ni simpulan iman yang tak boleh kita goyah. Akidah ini tunjang, pasak kepercayaan iman yang tak boleh kita goyang. Kita bukan lalang. Ceritalah kalau ada orang cerita Nabi ni tak cerdik. Kita kata tak, Nabi-Nabi fatan, bijaksana. Ceritalah kalau orang kata ada Nabi penipu. Kita kata tak, Nabi-Nabi as-siddiq. Nabi-Nabi cakap betul, tak tipu. Melainkan dalam strategi perang ataupun menipu yang dibolehkan, tak apalah. Ada orang cerita Nabi-Nabi ni khianat. Tak, Nabi-Nabi amanah. Nabi-Nabi menyembunyikan ilmu. Tak, Nabi-Nabi menyampaikan ilmu dengan penuh amanah. Tabligh. Nabi ada buat dosa kecil. Kita kata tak, Nabi-Nabi as-salamah. Sifat yang kelima, as-salamah. Kebanyakan kitab sebut 4-nya. Tapi kalau kita mengaji, ada ulama yang masukkan 5. Siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Satu lagi apa? Salamah. Itu yang kita sebut Nabi Adam alaihi salam. Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Ayub alaihi salam, atasnya keselamatan. Selamat apa? Selamat daripada penyakit, selamat daripada dosa. Tak pernah buat dosa. Faham elok benda ni. Jangan sebarang cerita kita jumpa, kita terus percaya. Cerita Israiliyat ni boleh diterima, boleh ditolak, ulama sebut. Tapi kalau soal akidah, kita tidak akan berkompromi. Tolak lah. Kalau soal akidah memang kena tolak. Beliau juga kehilangan banyak harta akibat menderita sakit tersebut. Hanya isteri dan 2 orang sahabatnya sahaja. Isteri dia setia lah. Ada orang dalam buku cerita isteri dia pun lari tinggal dia. Dah, isteri dia setia. Hanya isteri dan 2 orang sahabatnya, anak-anak dia tinggal dia. Isteri, 2 orang sahabat yang setia menemaninya sepanjang tempoh tersebut. Isteri dia bagus ya. Isteri dia bagus. Isteri dia macam program Beras Faiza, bersamamu. Duduk belah dia. Beras Faiza. Kan ada bersamamu kan. Isteri dia bagus. Betul Beras Faiza. Nabi Ayub bersabar dan menerima ujian itu dengan hati yang redha. Sebagai seorang Nabi, beliau yakin ujian itu tanda Allah menyayanginya. Ujian itu akan mendekatkan dirinya kepada Allah.
Allah merakam doa Nabi Ayub dalam surah Al-Anbiya ayat 83 dan 84. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ayyuba idh nada rabbahu anni massani yadhur wa anta arhamur rahimin. Doa dia dekat anni tu. Anni massani yadhur wa anta arhamur rahimin. Kata ulama, elok kita baca doa ni bila kita sakit, kita nak makan ubat ke, kita baca doa ni. Bila nak makan ubat, baca doa ni. Anni massani yadhur wa anta arhamur rahim. Berkat doa ni, dia duk baca doa macam-macam. Tapi berkat doa ni apa dia dapat? Fastajabna lah. Kami mustajab doa dia. Doa tu. Fakashafna ma bihi min dhur. Wa atainahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum rahmatan min indina. Wa dhikra lil'abidin. Maksudnya, dan ingatlah kisah Nabi Ayub alaihi salam ketika dia berdoa kepada Tuhannya, anni massani yadhur wa anta arhamur rahimin. Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan Engkau Tuhan yang Maha Penyayang daripada semua yang penyayang. Engkau Tuhan yang Maha Penyayang. Dia tak minta sembuh pun. Dia puji Allah. Tu doa Nabi-Nabi ni hebat. Dia pun tak minta direct. Dia pun penuh seni. Dia cuma mengadu, aku ditimpa penyakit. Engkau Tuhan yang Maha Penyayang. Punya tu je. Kenal diri dia siapa? Aku ni ada masalah penyakit. Allah pula siapa? Engkau Tuhan yang Maha Penyayang. Aku macam mana, dia macam mana. Macam tu je doa. Dia bukan kata, Ishfini, Ishfini, Tuhanku, sembuhkan aku, sembuhkan aku. Nabi-Nabi punya doa ni, lain tu. Ni pun lebih kepada puji. Kan, dalam satu hadis, Nabi Muhammad pernah cerita, siapa yang menyibukkan diri dengan membaca Al-Quran dan memuji Allah. Dalam hadis kursi, siapa yang menyibukkan diri dengan membaca ayat-ayat Quran, kalamku, dan menyibukkan diri dengan memujiku, zikir, 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 baca Quran, zikir. An mas'alati, dia tak minta apa-apa kat aku. Dia baca Quran, dia puji aku. Dia baca Quran, dia puji aku. Dia zikir, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, la ilaha illallah, la ilaha illallah, baca Quran, zikir, baca Quran, zikir. Dia tak ada minta, ya Allah, saya susah, PKP ni, ya Allah, tolong. Tak, dia tak doa. Dia cuma baca Quran, dia puji Allah. Kata Nabi dalam hadis kursi, Allah berjanji, a'taituhu, aku akan bagi kepadanya, afdalama a'taitus sa'ilin, aku akan bagi dekat dia lebih baik daripada orang yang duk minta, duk doa minta. Doa minta pun bagus. Ya Allah, kami minta sihat, kami minta kaya, kami minta murah rezeki. Bagus. Itu doa permintaan. Tapi ada orang, dia gemar baca Quran, puji Allah. Kalau doa dia pun, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah kami, Allah. Allah cukup buat kami. Dialah sebaik-baik penolong. Macam tu punya doa. Doa dalam bentuk memuji. Bukan meminta. Allah tahulah nak bagi apa yang Allah nak bagi. Mungkin dalam hati dia sakit. Dia sebut, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah buat kami. Dia sebaik-baik penolong. Dalam hati dia, aku sakit ni, kau sembuhkan. Tapi dia tak gamak nak kata aku tu tak keluar di mulut dia. Allah akan bagi lebih baik. A'taituhu afdalama a'taitus sa'ilin. Aku beri kepadanya lebih baik daripada orang yang meminta-minta. Minta pun bagus. Ad-du'a huwal ibadah. Doa permintaan kita tu ibadat. Kita minta lah. Minta sihat, minta jauh daripada COVID, jauh daripada penyakit kusta, gila, sopak, segala jenis penyakit. Boleh minta. Cuma nak bagi tahu Nabi-Nabi ni doa ni pun belain sikit. Ni pun lebih kepada memuji Allah. Nabi Ibrahim dilempaklah api. Dia tak doa, ya Allah padamkan api, ya Allah selamatkan aku, ya Allah. Dia kata hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah bagi kami, dia sebaik-baik penolong. Steady ya, Itu zikir, tapi itu juga doa. Okey? Baik.
Nabi Ayub sakit punya teruk 18 tahun. Doa dia apa? Anni massani yadur. Wahai Tuhan, aku ditimpa penyakit. Wa anta arhamur rahimin. Engkau Tuhan yang maha penyayang. Tak doa sembuhkan Allah, sembuh. Bagi mereka seolah-olah macam nak paksa-paksa Tuhan pula. Sembuhkan sekarang ni juga, tak mau lambat-lambat. Kopoh. Hindu macam tu lah. Kalau kita tengok gambar Hindu, dia beletiak dekat patung dia, kata aku sakit ni, biar lagi nak sembuh. Tu Hindu. Kita tak boleh. Kita ada adabnya lah. Kalau nak minta pun boleh. Nabi ajak kita. Kalau kita doa berbentuk permintaan, Nabi ajak kita. Mulakan dengan puji-puji Allah. Selawat kat Nabi Muhammad. Tengah-tengah tu baru minta. Hujung tutup balik dengan selawat, dengan puja-puji Allah. Macam tu adabnya. Jangan terus yang angkat-angkat tu, terus minta. Gopoh sangat. Dia kena ada adabnya dalam berdoa. Jadi kita belajar daripada doa Nabi Ayub. Kalau sakit, nak makan ubat, eloklah. Kita kata, saya sakit, engkau Tuhan yang maha penyayang. Maka kami kabulkan doanya. Lalu kami lenyapkan penyakit yang ada padanya. Dan, 2 kali dan tu, potong 1. Dan kami kembalikan keluarganya kepadanya. Serta kami lipat gandakan jumlah mereka sebagai rahmat daripada kami dan peringatan buat semua yang menyembah kami. Setelah sekian lama bersabar, akhirnya Allah menyembuhkan sakit yang dialaminya itu dengan cara yang begitu mudah. Dia sabar atas dirinya dan keluarga dia. Allah tak pilih dia jadi ulul azmi lah. Ulul azmi ni nabi-nabi, rasul-rasul yang sabar juga. Tapi mereka tu lebih sabar dalam perjuangan dakwah. Hak 5 orang tu. Kalau Nabi Ayub ni dia sabar dengan dirinya dan keluarganya. Kalau hak 5 orang ulul azmi ni sabar dalam kerja dakwah, usaha dakwah. Itu Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh. Sabar dalam melakukan ketaatan. Dia sabar kan, Imam Ghazali pecah kepada 3 kan sabar kan. Sabar dalam melaksanakan tugas, terutamanya tugas dakwah. Dalam melakukan ketaatan, sabar. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan maksiat. Seorang yang ketagih arak, dia berhenti arak. Kesabaran yang tinggi nak tinggal maksiat. Kedua. Yang ketiga, sabar dalam derita hidup. Ini nombor 3. Jadi hak Nabi Ayub ni duduk nombor 3. Sabar atas penyakit dirinya sendiri. Allah memerintahkan beliau menghentak kaki ke tanah. Tiba-tiba keluar. Ada ayat kan? Urkut birijlik. Tu. Ada ayat tu. Ada sekali kita jumpa. Urkut birijlik. Hentakkan kakimu. Hentakkan kakimu ke tanah. Tiba-tiba keluar air mata air yang sejuk. Beliau diminta mandi dan meminum air yang keluar itu. Ketika mandi, Allah sembuhkan penyakit kulitnya dengan serta-merta. Penyakit kulit, tapi taklah sampai berulat-ulat. Adalah penyakit kulit dia gatai ke apa, alergik ke. Ada penyakit luaran. Dia mandi, sembuh penyakit kulit. Selepas meminum air, Allah sembuhkan pula penyakit dalamannya serta-merta. Kita berhenti takat ni dulu. Tak habis lagi ni. Petang ni kita sambung. InsyaAllah. Mudah-mudahan ada manfaat daripada apa yang kita kongsikan. InsyaAllah. Mudah-mudahan ada manfaat. Saya mohon maaf kalau ada yang silap dan sebagainya. Aqulu qawli hadha astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beda habis.